أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kembali kita bertemu pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah. Sebuah kitab yang membahaskan secara komprehensif hal-hal yang terkait tentang tauhid, juga pembatalnya iaitu kesyirikan, yang mana dibahaskan dalam 12 bab, yang dimulai dengan bab yang pertama, pengertian ilmu tauhid. InsyaAllah kita baru bermula pada bab yang pertama, iaitu pengertian ilmu tauhid, yang mana di dalam bab ini terdiri daripada 3 bahagian, yang dibahagikan penjelasannya pada 3 bahagian, iaitu A, definisi ilmu tauhid, dan kita telah selesai menjelaskannya pada pertemuan sebelum ini. Kemudian diikuti dengan bahagian B, pembahagian ilmu tauhid, yang insyaAllah pagi ini kita akan menjelaskannya. Kemudian diakhiri dengan bahagian C, pernyataan para ulama salaf. Baik, langsung saja lihat pada muka surat 13, iaitu bahagian B, pembahagian ilmu tauhid. Baik, untuk memudahkan setiap hamba dalam memahami ilmu tauhid, para ulama rahimahullah telah membahaginya menjadi 3 cabang ilmu. Pembahagian tersebut dihasilkan melalui penelitian secara menyeluruh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Al-Hadith, yang berbicara tentang tauhid, sehingga disimpulkan bahawa seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang tauhid tidak keluar daripada 3 macam tauhid ini, atau 3 jenis tauhid. Jadi dalam Al-Quran, kalau kita merujuk, begitu juga hadis, penjelasan Allah Ta'ala terkait tentang tauhid akan menjelaskan tentang 3 perkara atau 3 aspek yang paling utama yang terkait tentang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenyataan ini ingin menyatakan bahawa dalil-dalil yang terkait tentang pembahagian tersebut ada sumbernya, dan sumbernya adalah daripada Al-Quran itu sendiri, juga hadis Nabi SAW. Begitulah dia tabiat agama ini. Apa-apa saja yang dibicarakan, apa-apa saja yang dijadikan sandaran, apa-apa yang dijadikan bukti atau penjelasan, mesti kembali merujuk kepada 2 sumber ini. Kerana itulah dia kaedah yang hendaknya dipakai dan berjalan setiap orang yang mengaku menisbahkan dirinya sebagai seorang Muslim. Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah berkata, ini adalah imam yang masyhur dengan kitab tafsirnya, iaitu Adwa'ul Bayan. Beliau rahimahullah berkata, وَقَدْ دَلَّ إِسْتِقْرَاءُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى أَنَّ تَوْحِيدَ اللَّهِ يَنْقَسِمُ إِلَى 3 أَقْسَامٍ.
Ya, sungguh berdasarkan penelitian menyeluruh terhadap Al-Quranul Azim menunjukkan bahawasanya tauhidullah itu terbahagi menjadi 3 bahagian. Ya, 3 bahagian. Ya, yakni apa 3 bahagian itu? Ya, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan al-asma' was sifat. Yang akan datang nanti perinciannya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, para ulama rahimahullah, ya, melalui tatabbu' dan istiqra' telah membahagi ilmu tauhid menjadi 3 cabang, 3 jenis, 3 macam, 3 kategori. Yaitu yang pertama tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengumpulkan ketiga cabang atau jenis tauhid ini di dalam firman-Nya tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduh wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah, ya, dialah Rabbus sama, yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 65. Secara lebih luas, ya, secara lebih terperinci, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan pembahagian ilmu tauhid itu ada 3, iaitu yang pertama tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Jadi tauhid ar-rububiyah ini adalah iaitu, ya, kita mengiktiraf, kita mengakui wal i'tirafu bi anna Allah huwa ar-rabbu wal khaliqu. Ya. Jadi mengiktiraf Allah Taala sebagai Rabb. Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mentadbir dan pelbagai lagi. Iaitu mentauhidkan Allah dari sisi apa ni? Sifat perbuatan Allah Taala. Segala perbuatan Allah Taala terhadap ciptaannya. Contoh dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 62. Jadi tauhid ar-rububiyah ini diambil daripada akar kata ar-rabb. Rabb. Ya. Rabb itu maksudnya pemilik. Ya, Rabb juga bermaksud pelbagai tadi, segala perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada yang berhak diibadahi selain dia. Lalu mengapa kamu berpaling? Ya, berpaling dari mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-3. Jadi keywordnya di sini adalah, ya, hal min khaliqin ghairullah. Ya, al-khaliq, Allah adalah pencipta. Ini adalah, ya, ar-rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai al-mulk, ya, al-malik, yang menguasai segala kerajaannya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat pertama. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar
wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri la ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian, yakni adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia istiwa di atas arasy-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Allah ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 54. Dan banyak lagi ayat-ayat yang tak terhitung jumlahnya yang terkait tentang penjelasan Allah menjelaskan dirinya agar dia diesakan dari sisi ar-rububiyahnya. Iaitu keywordnya adalah yaitu Allah, ya, dari sisi mengesakan Allah dari sisi seluruh perbuatan Allah Ta'ala, yaitu af'al Allah Ta'ala. Baik, kedua adalah tauhid al-uluhiyah yang diambil daripada perkataan al-ilah, ya, al-ma'luh, ya, itu adalah Allah Ta'ala, ya, iaitu mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam peribadahan, iaitu seorang hamba tidak menjadikan sesuatu apapun bersanding dengan Allah Ta'ala, ya, disejajarkan, disamakan, disekutukan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ia hanya menyembah, ya, dan mendekatkan diri kepadanya seperti ketika mana ia menyembah dan mendekatkan diri pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ilah, ya, iaitu wa tauhidullahi bi anwa'il ibadati al-masyru'ah, yaitu seorang itu yang mentauhidkan Allah, ya, dalam beribadah, ya, mengesakan dalam melakukan pelbagai ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah, ya. Ibadah itu tak terhad, tak terhitung, kad-du'a wal isti'anah wat tawaf wal zabh wal nazr wa ghairiha, ya, dan seterusnya. Jadi ibadah itu tak terhitung, ya, tak terhitung banyaknya, yang semuanya itu adalah datangnya daripada, ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dapat diketahui dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih mukadimah secara ringkas, nanti akan masuk secara terperinci. Ketiga adalah tauhid al-asma' was sifat, iaitu mengesakan Allah Ta'ala, iaitu mengimani bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal nama-nama yang Allah namai dirinya sendiri dan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun melalui sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan menetapkan apa saja yang Allah tetapkan dan menafikan apa saja yang Allah nafikan tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif dan tanpa tamthil, ya. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah yang berjalan di atas manhaj salafus soleh. Jadi mensucikan Allah, ya, daripada kesamaan dengan makhluk ciptaannya ketika mana berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi wajib kita imani, ya, wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadis was sahih, ya, min sifatillahi allati wasafa biha nafsah, ya, aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman terhadap segala apa yang Allah, ya, apa yang datang daripada Al-Quranul Karim, seluruh ayat Al-Quran yang terkandung, ya, dalam Al-Quran dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah yang dia, yakni Allah Ta'ala, ungkapkan tentang dirinya sendiri dan juga diungkapkan atau disifatkan oleh Rasulnya, iaitu sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya. Jadi wajib kita imani, wajib kita benarkan, ya, dan wajib kita tanzih, mensucikan Allah daripada kesamaan dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Dan begitulah seterusnya, nanti akan datang penjelasannya yang mana berkisar kepada kaedah, iaitu menetapkan dan menafikan, ya, menetapkan dan menafikan apa saja yang Allah nafikan dan menetapkan apa saja yang Allah tetapkan. Itu kita belajar nanti tentang sifat, ya, sifat-sifat yang ditetapkan kita isbat dan sifat-sifat yang kita nafikan. Itu dipanggil sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat, ya, yang Allah Ta'ala berlepas diri daripada sifat lemah umpamanya dan seumpamanya nanti. Baik, selesai secara ringkas, iaitu bahagian B tentang pembahagian ilmu tauhid.
Jadi pembahagian ini adalah untuk memudahkan pemahaman. Ya, sebagaimana para ulama telah memudahkan kita untuk memahami pelbagai disiplin ilmu. Ya, ia merupakan kaedah. Kaedah, dan dia bukan merupakan tujuan. Kaedah untuk menyampaikan kepada tujuan yang diingini, iaitu mentauhidkan Allah. Ya, bagaimana nak mentauhidkan Allah? Dengan menerusi pintu ilmu dan pintu pengetahuan yang telah kita jelaskan sebelum ini, ya, pada bahagian A, ketika mana membicarakan tentang prinsip ataupun perkara yang terkait tentang makna ilmu. Ya, sama seperti ilmu-ilmu lain, ya, dijelaskan kaedah-kaedah untuk memahaminya. Ya, contoh dalam ilmu, ya, bahasa Arab kita belajar apa? 3 pembahagian. Ya, isim, fi'il dan huruf. Ya, dan setiap huruf itu nanti ada penjelasannya. Ya, tanda-tandanya dan sebagainya. Itu adalah kaedah, ya, untuk memahami. Begitu juga kita mempelajari ilmu tentang terkait ilmu hadis. Ada disiplinnya dinamakan ilmu ulumul hadis. Diterangkan jenis-jenis hadis. Ya, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis masyhur, ya, hadis mutawatir. Ya, kemudian dalam hal yang terkait dengan hadis dhaif ada macam-macam pula pembahagiannya. Hadis mutlak, hadis mu'allaq, mursal, dan bagai-bagai lagi lah. Ya, hadis muttarib dan sebagainya. Ya, begitu juga dalam ilmu ulumul Quran, dijelaskan hal-hal yang terkaitan tentang Al-Quran, ayat-ayat Makkiyah, Madaniyah, ya, asbab nuzul Quran, ya, aqsam fil Quran, dan pelbagai lagi. Ini semuanya adalah kaedah, ya, yang membawa kepada tujuan akhir, iaitu memahami Al-Quran, memahami hadis, ya, dan juga ilmu yang paling agung adalah memahami, mengenal dan mengetahui Allah Ta'ala, agar kita dapat, ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dengan benar. Ni bukan bid'ah, ni adalah kaedah yang syar'i. Ya, kadang-kadang ada orang yang cuba mencemuk, menolak, ya, tauhid 3 dikatanya adalah tauhid, iaitu seperti Trinity dalam Kristian. Ini sungguh satu perkara yang tak sepatutnya keluar daripada orang yang berilmu. Ya, tak lain tak bukan keluar daripada, ya, sifat hasad, dengki, ya, yang tidak bersetuju. Kerana apa? Barangkali pembahagian ini akan membatalkan sebahagian daripada perbuatan-perbuatan mereka dari sisi akidah yang menyimpang. Baik. Bahagian C, pernyataan para ulama salaf radhiyallahu anhu. Kenyataan para ulama salaf terkait tentang, ya, jenis-jenis tauhid ini. Ada tak para pendahulu kita yang menyentuh dan menyebut tentang adanya tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma' was sifat? Kerana ada tuduhan mengatakan pembahagian 3 ini adalah hasil daripada, ya, pemikiran dan juga cetusan idea ataupun ijtihad al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Lalu dengan alasan itulah mereka menolaknya. Ya, mereka menolak. Padahal sepatutnya, ya, mereka melihat akan kebenaran pembahagian tersebut. Ya, yang pertama, adakah dia ada asalnya daripada Al-Quranul Karim, dan adakah dia bertepatan dengan penjelasan-penjelasan yang terkandung dalam setiap kategori tersebut. Ini hendaklah memiliki sifat adil dan insaf dalam menilai sesuatu. Ya, dan ini yang tak sepatutnya berlaku. Ya, jadi di dalam kitab ini secara ringkas dijelaskan bahawa perkara ini telah lebih awal dahulu daripada ulama salaf sendiri telah menyebutkannya. Walaupun barangkali tidak secara sistematik sebagaimana yang kita pelajari pada hari ini. Dan begitulah dia tabiat ilmu. Apabila ia merupakan hasil daripada ijtihad para ulama, ya, maka ia, ya, terbuka dari zaman ke zaman untuk dikemaskinikan sampai menuju ke tahap kesempurnaan ilmu, telah mapan ilmu itu, ya, tertulis dan terbuku. Dan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah hanya menyusun kembali dan memperkemaskan dalam bentuk yang sistematik, lebih jelas, kemas, dan sangat memuaskan untuk kita mempelajarinya. Ya, dan itu berlaku juga kepada semua ilmu-ilmu lain. Ya, sama ada ilmu yang terkait ulumul Quran, ulumul hadis, ya, ilmu usul fiqh, ya, qawaid tafsir dan sebagainya. Kalau kita lihat, semuanya melalui proses yang sama. Ya, akan ada pencetusnya yang pertama. Semisal contoh ilmu usul fiqh, dinyatakan,
yang pencetusnya yang pertama dan yang mula-mula mengeluarkan idea tentang penulisan terkait tentang ilmu usul fiqh adalah iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan kitabnya yang sampai sekarang terpelihara dipelajari, iaitu kitab Ar-Risalah yang sangat monumental itu. Jadi samping kitabnya yang besar iaitu Al-Um yang dihimpunkan oleh murid-muridnya. Ya, begitu juga dalam ilmu hadis, mustalah hadis, ya. Dinyatakan salah seorang ulama, tak ingat nama dia, Ar-Rahmurumuzi, lebih kurang begitulah. Ya. Daripadanya lah kemudian berkembang kitab-kitab mustalah berbagai seperti Ibnu Salah, kemudian dikembangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan berbagai lagi sampai saat ini. Ya, kalau di zaman sekarang kitab-kitab mustalah itu canggih, disertai dengan ilustrasi, ya, diagram yang berbentuk grafik, ya, dalam bentuk mind mapping dan berbagai. Kemudian dijelaskan perincian-perincian dalam bentuk yang lebih mudah difahami dan lebih menarik serta very efektif. Itu contoh. Jadi sepatutnya perkara ini tidak timbul bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan disiplin ilmu-ilmu yang mereka geluti. Baik. Bahagian C, penyataan para ulama salaf radhiyallahu anhu. Ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu meyakini tentang pembahagian cabang dalam ilmu tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Berikut ini sebahagian daripada pernyataan mereka. Yang pertama yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Ini adalah ulama yang berada di kurun mufaddalah, yaitu kurun salaf. Dan imam pertama yang dikenali dalam mazhab fiqh, yaitu mazhab Hanafi. Pendiri mazhab Hanafi adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau rahimahullah yaitu yang bernama Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi yang meninggal pada tahun 150 Hijrah, yang terkenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Wallahu ta'ala yud'a min a'la la min asfal, li'anna al-asfala laysa min wasfi ar-rububiyyati wal uluhiyyati fi syai'." Allah Ta'ala itu diseru, sedangkan dia, yakni Allah Ta'ala, berada di atas, a'la, bukan di bawah, kerana kedudukan bawah bukanlah bahagian dari sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Nampak? Ya. Ini daripada kitabnya Al-Fiqhul Absar. Ya. Sebuah kitab yang disebahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ada lagi satu kitab iaitu Al-Fiqhul Akbar yang berbicara tentang akidah. Jadi di sini terang-terangan Imam Abu Hanifah rahimahullah mengaitkan Allah Ta'ala dengan sifat ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Jadi di sini beliau rahimahullah menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sekaligus, menetapkan bahawa Allah tabaraka wa taala memiliki sifat al-ulu. Yang kedua adalah Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah, dan yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syaibani rahimahullah. Yang kedua-dua imam ini adalah Al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari rahimahullah yang meninggal pada tahun 182 Hijrah, dan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah yang meninggal pada tahun 189 Hijrah. Kedua-dua mereka ini adalah anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi kedua imam ini juga menetapkan 3 cabang ilmu tauhid, di mana keduanya mengikuti akidah gurunya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Keyakinan mereka ini sebagaimana riwayat daripada Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 321 Hijrah dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini kitab yang sangat terkenal yang dipelajari di seantero dunia, merentasi berbagai mazhab fiqh. Ya, terkenal dengan syarahnya yang banyak, dan di antara yang masyhur adalah syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah. Kedua imam ini berkata dalam di awal kitab tersebut, Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidin bitaufiqillah inna allaha wahidun la syarika lah wa la syai'a misluh wa la syai'a yu'jizuh wa la ilaha ghairuh.
Dengan taufik dari Allah Ta'ala, kami katakan tentang tauhidullah, bahawa kami meyakini sesungguhnya Allah itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang dapat melemahkannya, dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Perkataan tidak ada yang semisal dengannya itu, ini adalah maksud, iaitu tauhid al-asma' was sifat, merujuk kepada tauhid al-asma' was sifat. Perkataan tidak ada yang dapat melemahkannya, ini adalah bahagian daripada tauhid ar-rububiyah. Dan perkataan tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selainnya, ini adalah bahagian atau maksud daripada tauhid al-uluhiyah. Adapun perkataan sesungguhnya Allah itu tidak ada sekutu baginya, maka ini mencakup ketiga-tiga jenis tauhid tersebut, iaitu Allah tidak boleh disekutukan dari sisi ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Ya. Jadi Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma' was sifat. Yang keempat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ni siapa tak kenal, penyusun Sahih Muslim. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah yang meninggal pada tahun 256 Hijrah pernah berkata, "Wa in da'aita annaka tusmi'un nasa kalam Allah kama asma'allahu kalamahu li Musa. Qala lahu inni ana rabbuk. Fahadha da'war rububiyyati idza lam tumayyiz baina qira'atika wa baina kalamillah." Jika engkau mengklaim, mengakui bahawa engkau dapat perdengarkan kalam Allah pada manusia seperti hanya Allah pernah memperdengarkan kalamnya kepada Musa AS, iaitu saat atau ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada Musa AS, "Aku adalah Rabbmu." Maka klaimmu itu, dakwaan kamu itu merupakan pengakuan atas rububiyah yang semestinya hanya milik Allah, apabila engkau tidak membezakan antara bacaanmu dan kalamullah. Di sini ada perkataan iaitu ar-rububiyah, iaitu tentang perbuatan Allah Ta'ala. Yang kelima adalah Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, iaitu Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah yang meninggal pada tahun 280 Hijrah. Beliau rahimahullah mengatakan, "Asyakku fi rububiyyatillahi azza wa jal zailun 'anil mu'minina wal kafiri yaumal qiyamah. Fa kullu mu'minin wa kafirin yauma izin ya'lamu annahu rabbuhu la ya'tarihim fi dhalika syak fayuqabbilu Allahu dhalika minal mu'minina wa la yuqabbiluhu minal kafirina wa la yu'ziruhum yauma izin bima'rifatihim wa yaqinihim bih." Keraguan terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal hilang, sekaligus dari diri seorang mukmin maupun kafir pada hari kiamat kelak. Maka setiap mukmin dan setiap kafir sama-sama mengetahui bahawa Allah adalah Rabb mereka. Mereka semua sama-sama tidak ada keraguan. Tetapi Allah Azza wa Jal hanya menerima imannya kaum mukminin dan tidak menerima dari orang-orang kafir. Serta Allah tidak lagi memberikan ampunan kepada orang-orang kafir walaupun dengan pengenalan dan keyakinan mereka terhadapnya pada hari itu. Jadi ini adalah sebahagian daripada kenyataan Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah di dalam kitab Naqdul Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi Al-Marisi Al-Jahmi Al-Anid. Iaitu di situ ada perkataan ar-rububiyah. Keenam, Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Al-Imam Al-Mufassir Al-Kabir. Ni raja para guru tafsir. Inilah rajanya, ketuanya, panutan dalam ilmu tafsir, yang terkenal dengan kitabnya Tafsir Ibnu Jarir yang lengkap dengan sanad. Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang meninggal pada tahun 310 Hijrah mengatakan, "Nakhlusu lahul ibadah wa nuwahhidu lahur rububiyyah wa la nusyriku bihi syai'a wa la nattakhizu dunahu rabba." Kami ikhlaskan ibadah hanya kepadanya, kami esakan rububiyah baginya, kami tidak menyekutukannya dengan apa pun juga, dan kami tidak jadikan selainnya sebagai Rabb.
Jadi di sini ada perkataan mengikhlaskan ibadah. Itu adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian ar-rububiyah, iaitu tentang mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan Allah Ta'ala. Kedua, Al-Imam Ibn Battah Al-Ukhbari rahimahullah, ya, di mana Al-Imam Ibn Battah Al-Ukhbari rahimahullah yang meninggal pada tahun 387 Hijrah berkata, anna aslal imani billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqadahu fi itsbatil imani bihi thalathatu asya'. Ahadahuma an ya'taqidal 'abdu rabbaniyatahu liyakunu bidzalika mubayinan limazhabi ahli at-ta'til alladhi la yathbutu nasani'ah. Watsani an ya'taqida wahdaniyatahu liyakunu mubayinan bidzalika madzahib ahli syirki alladzina aqarru bis-sani'i wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairah. Watsalits an ya'taqidahu mawsufan bis-sifati allati la yajuzu illa an yakuna mawsufan biha minal ilmi wal qudrati wal hikmati wasairi ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Bahawasanya asal ataupun pokok keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diwajibkan atas makhluk untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada tiga macam, tiga jenis, tiga kategori. Yang pertama, hendaklah seorang hamba meyakini Rabbaniyah Allah Ta'ala, supaya dengan itu membezakan dengan mazhab para pengingkar, ya, yang mana mereka tidak meyakini adanya pencipta. Yang kedua, hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah Ta'ala, supaya dengan itu membezakan dengan mazhab para pelaku kesyirikan, yang mereka itu menetapkan adanya pencipta sekaligus menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Dan yang ketiga, hendaklah seorang hamba meyakini bahawa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya, seperti sifat ilmu, qudrah, hikmah dan semua sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Jelas. Kemudian yang ke-8, pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini juga mufassir yang sangat terkenal dengan tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, yaitu Al-Imam Al-Mufassir Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 671 Hijrah, berkata, Fallahu ismun lil mawjudil haqqil jami'i li sifatil ilahiyah al-man'uti ban'utur rububiyyah wal munfaridu bil wujudil haqiqi la ilaha illa huwa subhanah. Maka Allah adalah satu nama bagi zat yang berwujud, yang benar, yang mengumpulkan seluruh sifat ilahiyah, yang disifati dengan sifat rububiyah, yang maha esa dalam wujud yang hakiki. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang maha suci. Kemudian ke-9, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, berkata, ya, Imam Nawawi rahimahullah sangat terkenal, sangat akrab dengan kita umat Islam, khususnya orang-orang yang menisbahkan dirinya pada mazhab fiqh, mazhab Syafi'i. Apa kata Al-Imam Abu Zakaria, itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ar-rububiyyatu innama haqiqatuha lillahi ta'ala li'anna ar-rabba huwal maliku awil qa'imu bisyai'i wala tujad haqiqatu hadza illa fillahi ta'ala. Rububiyah itu hakikatnya hanyalah milik Allah Ta'ala, sebab Rabb itu adalah pemilik atau pengatur sesuatu, sedangkan tidak didapati hakikat ini kecuali pada Allah Ta'ala. Jadi di sini penetapan tentang, ya, iaitu huwal malik, ya, al-qaim, dan ini adalah dari sudut ar-rububiyah Allah Ta'ala. Beliau rahimahullah juga mengatakan haqiqatul ubudiyyati innama yastahiqquha Allah Ta'ala. Hakikat ubudiyah itu hanyalah hak Allah Ta'ala. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Yang ke-10, yaitu Al-Imam
Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah. Ya. Yaitu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah, yang telah kita sebutkan tadi, yang meninggal pada tahun 792 Hijrah dalam kitabnya yang terkenal itu, iaitu Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Beliau rahimahullah berkata, fa inna at-tauhid yatadammanu thalathata anwa'. Ahadaha al-kalamu fi as-sifat, والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. Sesungguhnya tauhid itu mencakupi 3 macam. Pertama, pembicaraan tentang sifat. Kedua, tauhid rububiyah dan penjelasan bahawa Allah Azza wa Jalla saja pencipta segala sesuatu. Ketiga, tauhid ilahiyah, iaitu penyerahan hak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu-satunya yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Kemudian ke-11, iaitu daripada Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama yang sangat terkenal, iaitu pensyarah kitab Sahih Bukhari dengan kitabnya yang sangat monumental itu, iaitu Fathul Bari. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 860 Hijrah, berkata, ya, yang meninggal pada tahun 852 Hijrah. Beliau rahimahullah berkata, haqiqatur rububiyyati haqiqatu ar-rububiyyati lillahi ta'ala li'anna ar-rabba huwal maliku wal qa'imu bisyai' fala tujadu haqiqatu zalika illa lillahi ta'ala. Rububiyah itu hakikatnya hanyalah milik Allah Ta'ala, sebab Rabb itu adalah pemilik atau pengatur sesuatu, sedangkan tidak didapati hakikat itu kecuali pada Allah Ta'ala. Beliau juga rahimahullah berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man mata yusyriku billahi dakhala an-nar. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah, makna nafyi syirki an la yattakhidh ma'allahi syarikan fil ilahiyah. Sabda Nabi SAW, siapa saja yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dia masuk neraka. Berkata Imam Al-Qurtubi, makna menafikan syirik adalah seseorang tidak menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam ilahiyah, iaitu dalam beribadah, dalam al-uluhiyah Allah. Beliau rahimahullah juga berkata, wa fil itjani bil faraidi 'ala al-wajhi al-ma'muri bihim imtithalul amri wa ihtiramul amiri wa ta'zimuhu bil inqiyadi ilaih wa izhari azamatir rububiyyati wa zullil ubudiyyah. Dalam pengamalan kewajipan-kewajipan sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh syariat terhadap pengamalan terhadap perintah dan pemuliaan pemberi perintah, iaitu Allah Ta'ala, serta pengagungan terhadapnya dengan sikap tunduk kepadanya, menampakkan kemuliaan rububiyah dan kehinaan ubudiyah, yakni penghambaan makhluk. Jadi demikianlah nukilan-nukilan pernyataan daripada para ulama salaf radhiyallahu anhum, begitu juga yang berjalan di atas jalan ini, yang menunjukkan bahawasanya pembahagian ilmu tauhid menjadi 3 macam, merupakan pembahagian yang syar'i. Bahkan demikianlah akidahnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke semasa. Ini hanyalah sebahagian daripada ya, apa yang diperkatakan oleh para ulama kita. Ya, bahkan salah seorang ulama daripada Nusantara, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, di dalam 2 kitabnya menetapkan tentang pembahagian tauhid ini, iaitu ya, kitabnya yang pertama yang bertajuk Anak Kunci Syurga, dan yang keduanya adalah kitab syarah terhadap akidah At-Tahawiyah ini, iaitu perisai bagi sekalian mukallaf simpulan iman atas mazhab salaf, ketika mana beliau rahimahullah mensyarahkan tentang ya teks ya matan akidah At-Tahawiyah itu
beliau telah menyebutkan perkara ini. Ya, jadi ia bukan perkara yang asing. Bahkan ulama Nusantara juga mengguna pakai pengkelasan atau pembahagian tauhid 3 ini. Jadi ianya adalah istilah dan juga penjelasan yang syar'i. Dan salah seorang ulama di zaman kita ini iaitu Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Abad hafizahullah taala. Beliau menulis sebuah kitab khusus untuk membantah iaitu tuduhan-tuduhan ataupun penolakan-penolakan daripada salah seorang agamawan daripada Jordan yang menulis buku yang mengatakan menyamakan tauhid 3 ini sama dengan konsep Trinity dalam Kristian. Lalu beliau bantah secara jelas dan memuaskan. Bolehlah dirujuk di kitab itu. Kita tak ingat tajuknya. Kitab iaitu yang membantah iaitu ketidaksetujuan dan menuduh bahawa tauhid 3 itu adalah perkara bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang mereka namakan sebagai Wahabi ataupun Salafi. Padahal sebagaimana yang telah kita paparkan pada bahagian ini tadi, kenyataan-kenyataan para ulama dan juga istilah-istilah itu adalah istilah yang syar'i yang memang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis dan diperakui oleh para ulama. Dan kita sebut tadi kaedah tauhid 3T ini adalah hanya sebagai sarana untuk menyampaikan kepada tujuan, iaitu mentauhidkan Allah dari sisi dari sisi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yakni ar-rububiyah dan juga asma' was sifat. Dan semuanya itu disandarkan kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang nanti akan datang perinciannya apabila kita membicarakan secara khusus tentang ketiga-tiga tauhid itu secara komprehensif. Semoga dengan itu segala dakwaan, tuduhan yang tidak sepatutnya dikemukakan itu semuanya dapat ditolak dan tertolak kerana tidak berdiri di atas burhan atau bayan, penjelasan dan juga dalil-dalil. Kerana apa yang dipaparkan yang terkait tentang 3 tauhid ini ada pendahulunya dan sesuai dengan aturan syariat, kerana ia sumber ambilannya adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi selesai penjelasan kita pada bab yang pertama tentang perkara-perkara yang paling asas dalam ilmu tauhid. Dan nanti kita akan masuk bab yang kedua, memulai dengan perincian dalam memahami tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah kita akan mendapat maklumat lebih terperinci di mana di dalam bab ini secara komprehensif dibahaskan, di mana di dalamnya dibahagikan kepada banyak bahagian daripada A sampai J. Ada 10 penjelasan, 10 bahagian. Dimulai dengan A, pengertian kata Rabb, pengertian tauhid rububiyah, makna tauhid rububiyah, dalil-dalil tentang tauhid rububiyah, kemudian golongan yang mengingkari tauhid rububiyah, macam-macam tauhid rububiyah. Kemudian tauhid rububiyah bukanlah tujuan dari tauhid yang hakiki. Kemudian mengimani keberadaan Allah, faedah berharga daripada tauhid rububiyah dan lawan daripada tauhid rububiyah. Jadi mudah-mudahan itu akan tersingkaplah segala tabir ketidakjelasan dan juga syubhat-syubhat yang dilontarkan. Maka dengan itu kita akan tenteram, kukuh, selamat, berjalan di atas mengesakan Allah dari sisi ar-rububiyahnya. Wallahu alam. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menggunakan kita pemahaman dan keteguhan kita berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dalam mentauhidkan Allah, dalam beribadah kepadanya, dan sekali-kali tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita sentiasa istiqamah di atas perintah Allah. Sebagaimana Allah sebut pada ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di mana? Di negeri akhirat, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang soleh dan dia tidak akan mensyirikkan Allah
dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.